Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Apa erti bersalahan Allah Ta'ala bagi segala sesuatu yang baharu? Bersalahan Allah Ta'ala dengan makna tidak serupa Allah Ta'ala bagi segala sesuatu yang baharu. Bersalahan Allah Ta'ala ataupun tidak serupa Allah Ta'ala bagi segala sesuatu yang baharu itu terbahagi kepada 3 bahagian. Jangan lupa yang pertamanya bersalahan dengan makna Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu yang baharu pada pihak zatnya Allah. Apa maksud Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu yang baharu pada pihak zatnya? Dengan makna zat Allah Ta'ala itu bukannya jirim. Zat Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat ataupun bukannya jisim. Allah Ta'ala bukan daripada jirim ataupun jisim yang bertempat. Ataupun dengan makna yang kedua, Allah Ta'ala itu bukan arad yang bertempat di jirim. Allah Ta'ala bukan arad yang duduk pada jirim yang bertempat. Satu lagi maknanya bersalahan Allah Ta'ala pada zat dengan makna zat Allah bukan daripada jirim ataupun jisim. Allah Ta'ala bukan daripada jenis jirim ataupun jisim. Apa jirim jisim? Jirim jisim ni sesuatu yang terjadi daripada bahan-bahan, daripada unsur-unsur yang wajib bertempat. Bila sebut jirim, bila sebut jisim, bila sebut arad, wajib bertempat. Alam ini semuanya daripada jirim dan jisim. Dan dikatakan alam ni semua jirim, semua jisim. Setiap jirim, setiap jisim wajib bertempat. Mesti ada tempat dia. Sama ada kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Sama ada jirim yang bangsa zahir yang boleh dilihat dengan mata kepala kita ataupun jirim yang bangsa ghaib yang tak boleh tengok. Alam barzakh, alam akhirat, alam qiyamat, alam mahsyar, syurga, neraka itu semua masuk dalam makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka semua itu berjirim, semua itu berjisim, semua itu bertempat. Maka zat Allah Ta'ala maha suci daripada bertempat. Kalau dikatakan zat Allah Ta'ala itu bertempat, menunjukkan Allah Ta'ala itu adalah sebahagian daripada jirim ataupun jisim. Baik. Kemudian makna yang kedua, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala sesuatu yang baharu dengan makna sifat Allah Ta'ala tidak serupa dengan sifat yang baharu. Jadi jangan disamakan sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk yang baharu. Bergerak, diam, panjang, pendek, tebal, nipis, berwarna, berbentuk, cecair, berpejal, itu sifat itu bukan sifat Allah. Berubah tempat, berubah rupa, itu bukan sifat Allah. Cuma sama pada sebutan sahaja. Allah memiliki sifat pelihat, kita pun ada sifat pelihat. Allah Ta'ala ada sifat pendengar, kita juga ada sifat pendengar. Adapun hakikatnya tidak serupa, cuma sama pada sebutan, serupa pada nama sahaja. Jadi jangan diserupakan sifat makhluk dengan sifat Allah ataupun menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Contohnya sifat jahil, itu sifat makhluk. Terlupa, sifat lupa, syak, zon, waham, itu semua sifat yang ada pada kita makhluk. Maka sifat-sifat itu maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena kenal keadaan diri kita, kita kena kenal keadaan sifat kita, kita kenal keadaan perbuatan kita, barulah kita boleh membezakan dengan Allah Ta'ala. Siapa kenal diri dia, dikenallah Allah. Itu yang dimaksudkan. Bila kita tahu keadaan diri kita, barulah boleh bezakan dengan Allah. Kalau kita tak kenal diri kita, bagaimana nak membezakan dengan Allah? Kita dah kenal dah diri kita. Diri kita ni daripada jirim jisim, diri kita daripada bahan-bahan. Maka maha suci Allah daripada serupa dengan kita. Tak boleh dikatakan Allah berjirim, tak boleh dikatakan Allah berjisim, tak boleh dikatakan Allah bertempat, berbentuk dan sebagainya. Kerana yang tersebut itu tadi adalah kelakuan yang ada pada kita makhluk, tidak ada sekali-kali pada Allah Ta'ala. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu dan tidak menyamai itu ialah kita fikir. Jadi sekarang musannif nak bawa pula datang dalil akli, dalil akal pula. Dulu musannif dah membawa ataupun dah menunjukkan kepada kita dalil ataupun bukti yang menunjukkan di atas Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk dengan Quran. Dalil Quran dulu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian
Allahumma salli ala Muhammad di tempat yang lain pun banyak lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi banyaklah, bukan itu sahaja dalil-dalil daripada Quran, daripada hadis pun ada, cuma dia tak bawa kat sini. Bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu wajib tidak serupa dengan segala sesuatu yang baharu. Jadi kita kena tahu, kena faham, kemudian kena pegang sungguh-sungguh dalam hati. Jangan sekadar tahu, jangan sekadar faham, tapi kita tidak yakin, tak pegang sungguh-sungguh dalam hati. Kena pegang sungguh-sungguh dalam hati. Sebab itu ni namanya i'tiqad. I'tiqad ni mengetahui serta meyakini, hati kita membenarkan, hati kita menyungguhkan dengan penuh keyakinan tanpa ada ragu, syak, zon ataupun waham dalam hati. Percaya sungguh-sungguh dalam hati. Barulah kalau datang pada kita fahaman-fahaman yang nak membawa ataupun nak mengajak kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, kita boleh tolak. Itu syaratnya kena jazam, bukan tahu je. Kalau tahu ni semua orang tahu. Tapi bila tak jazam dalam hati, nanti boleh terima pula fahaman-fahaman yang mengatakan Allah bertempat dan sebagainya. Jadi kena kena betul-betul ngaji i'tiqad ni, ngaji akidah ni, bukan ngaji seronok-seronok. Ngaji sebab nak pakai. Ngaji sebab nak pakai, pegang sungguh-sungguh dalam hati, yakin sungguh-sungguh dalam hati Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu. Jadi dalilnya kita fikir, jikalau Allah Ta'ala tidak bersalah, kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersalahan bagi segala yang baharu. Apa maksud baharu? Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan. Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan, tiap-tiap sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, itu masuk dalam perkara yang baharu. Dan dalil yang menunjukkan, Allahumma salli ala Muhammad, dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu dan tidak menyamai, itu ialah kita fikir dalil akli. Macam mana dalil aklinya? Jikalau Allah Ta'ala tidak bersalahan bagi segala yang baharu, jawabnya, jawab jikalau. Jawab jikalau. Bila jumpa perkataan jikalau, mesti ada dia punya jawab dia. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersalahan bagi segala yang baharu, jawabnya nescaya adalah ia, ya Allah, menyamai. Kalau Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk, maknanya dia menyamai. Faham tak tu? Ya ke faham? Alhamdulillah. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak menyamai, kalau Allah tidak bersalahan, maknanya dia serupalah. Itu dalil akal. Akal kita fikir macam tu. Akal yang waras fikir macam tu. Kalau Allah tidak bersalahan, maknanya dia serupa. Itu dalil akal. Maka jika menyamai Allah Ta'ala itu, nescaya adalah ia, ya Allah, menyamai dengan segala sesuatu yang baharu ini. Jadi nak dikatakan Allah Ta'ala menyamai dengan segala sesuatu yang baharu ni mustahil. Tadi ayat Quran dah ada dah, laisa kamitslihi syai'un. Ayat Quran Allah Ta'ala dah tegakkan dia tak serupa dengan segala sesuatu. Jadi akal kita fikir, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan mukhalafah, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan bersalahan, nescaya adalah dia bersifat baharu. Allah Ta'ala itu mustahil. Kalau Allah Ta'ala itu baharu, maknanya dia sama dengan makhluk lah. Sama dengan makhluk tu tak boleh diterima pada akal sekali-kali pada Allah. Itu guna dalil akli pula. Nescaya adalah ia, ya Allah Ta'ala, menyamai dengan sesuatu yang baharu ini. Maka jika menyamai Allah Ta'ala itu maksudnya dengan yang baharu, tentulah ianya Allah baharu seperti itu juga. Faham? Kalau dah Allah Ta'ala serupa dengan baharu, mana dia baharu kan? Betul? Betul tidak? Jangan tidur. Hang terang kot lain, faham kot lain. Awal lagi ngantuk dah. Jangan tidur. Syaitan ni dia tak boleh ganggu kita kat rumah, dia ganggu kita kat sini. Tadi dia ganggu jangan datang. Kita lawan juga. Alhamdulillah dapat taufik sampai. Dia kata sampai tak apa. Dia kata dalam kuliah diganggu pula supaya jangan ada perhatian, biar mengantuk. Bila mengantuk tak ada perhatian, bila tak ada perhatian tak punya faham. Jadi dia dapat juga tu. Dia tak akan lepaskan kita walau di mana-mana. Tujuan dia nak merosakkan amal ibadah kita. Nak mengaji, tapi siap aku kacau, kata dia.
supaya jangan ada perhatian, supaya kau tak faham apa yang kau belajar. Jadi kena lawat-lawat, bermujahadah, insya-Allah. Siapa ngantuk pergi basuh muka, ataupun siapa ngantuk berdiri, hilang ngantuk duduk balik. Baik, tentulah ia Allah Ta'ala baharu. Seperti itu juga dah kalau Allah Ta'ala itu menyamai dengan yang baharu, tentulah dia baharu. Takkan nak kata tak baharu pula, dah serupa dengan makhluk lah. Dan iaitu Allah Ta'ala menyamai dengan baharu batil. Batil makna salah, tak boleh pakai. Kenapa pula batil? Kerana telah terdahulu sabit qidam, dengan maksud telah terdahulu. Sungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat qidam dengan makna sedia kala, dengan dalil-dalil yang nyata. Tengok balik dalam bab qidam dulu. Sebab itulah ulama' duk susun sifat qidam dulu. Nampak tak? Sebelum jumpa sifat mukhalafah, diterangkan kepada kita sifat qidam terlebih dahulu. Jadi kalau faham qidam, fahamlah mukhalafah ni. Dia ada dia punya peranan, dia ada dia punya sebab dia didahulukan wujud, kemudian qidam, kemudian baqa', kemudian mukhalafah dan sebagainya. Ada dia punya Allahumma salli ala Muhammad, ada dia punya fungsi dia, ada peranan dia, ada jalan dia, ada faedah dia. Padahal boleh je nak letak nombor satu sifat qidam, boleh nombor satu sifat mukhalafah, boleh. Kalau nak letak, boleh, tak ada masalah. Cuma ulama' dah siap susun nak memudahkan kita belajar. Dulu dalam sifat qidam dulu kita dah jumpa dah. Allah Ta'ala bersifat wajib, bersifat sedia kala. Kalau tak bersifat sedia kala, makna baharu. Bila baharu nanti kan timbul soalan, siapa yang jadikan Allah? Timbullah masalah daur dan tasalsul yang mustahil kedua-dua tu membawa kepada tak ada Tuhan, membawa kepada tak ada makhluk. Tengok balik dalam sifat qidam. Ada ulang kaji tak? Ada, alhamdulillah. Maka tetaplah bersalahan. Bila dah tengok dalil Quran, kemudian dah dibawa pula dengan dalil akli, maka tetaplah dengan makna kejaplah. Tetaplah dengan makna kejaplah di dalam hati kita bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Pegang sungguh-sungguh dalam hati, jazam sungguh-sungguh dalam hati. Jangan berbolak-balik pula dah. Kalau berbolak-balik tidak dipanggil akidah yang sebenar lagi. Akidah yang sebenar ni jazam yang putus. Jazam yang putus, tak ada ulang, tak ada berbolak-balik dah. Tak ada syak, tak ada ragu-ragu dah. Itu jazam. Itu yakin, yakin serta jazam yang putus. Barulah sah akidah. Dan tidak menyamainya Allah dengan makhluk, itulah pengakuan yang sebenar, i'tiqad yang sebenar, akidah yang sebenar, iman yang sebenar, yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Al-Quran. Jadi barang siapa yang ada di dalam hatinya pegangan ataupun kepercayaan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu wajib bersalahan, mesti tidak serupa dengan segala sesuatu yang baharu, itulah pengakuan yang sebenar, yang sama, yang serupa, yang selari, yang muafakat dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana erti firman Allah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala itu satu. Huraikan Allah Ta'ala itu satu. Satu bagaimana? Kalau tak ngaji sifat 20, cuba huraikan satu itu bagaimana? Puak-puak yang mengatakan tak payah belajar sifat 20 ni, memanda dengan qul huwallah je boleh kenal Tuhan. Huraikan satu Allah apa maksud? Tuan-tuan dah mengaji, bolehlah hurai. Satu wahdaniyah dengan makna satu pada zat, sifat dan perbuatan. Satu Allah dengan makna zat Allah, bukannya daripada kam muttasil kam munfasil. Satu pada sifat dengan makna sifat Allah bukan daripada kam muttasil kam munfasil. Begitulah juga pada perbuatan. Bolehlah hurai. Dah mengaji. Kalau tak ngaji sifat 20 nak hurai macam mana? Satu. Yang lain pun satu juga. Yang lain pun bersifat satu juga. Apa beza satu Allah dengan satu yang lain? Jadi kalau tak belajar sifat 20 macam mana nak huraikan? Itulah peranan sifat 20 ni, nak suruh faham sifat Allah. Rasul ajar tak Allah Ta'ala bersifat satu? Rasul ada tak ajar sahabat kata Allah tu ada dua ke tiga, ada? Tak. Rasul ajar sahabat Allah Ta'ala itu satu, tidak berbilang
Bilang. Tapi Rasul ajar tak sifat wahdaniyah pada sahabat? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith pada sahabat ada? Rasul ajarnya tu. Ada tidak? Sifat 20. Rasul ajar ke sifat 20 kat sahabat? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ada? Itulah modal juga. Rasul tak ajar sifat 20 kepada sahabat. Sifat 20 ni kaedah nak suruh faham akidah seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah. Maksud dia tu sama, tujuan dia. Ulama mencetuskan ilmu sifat 20 ni bertujuan agar hasil akidah pegangan yang betul seperti mana yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat. Cuma kaedahnya tak sama. Orang dulu-dulu buat kira-kira matematik ada tak macam orang sekarang? Dulu pakai biji getah betul. Ada tak kaedah macam-macam yang sekarang ni? Budak-budak sekarang pandai boleh congak-congak boleh dapat jawapan dah. Tak ada. Tapi orang-orang bijak pandai dalam ilmu ilmu kira-kira ni dicipta formula-formula tu tujuan dia apa? Untuk menghasilkan jawapan yang betul ke menghasilkan jawapan yang salah? Dah boleh tolak tak? Kata ni tak boleh pakai ni kaedah ni. Tujuan dia mengadakan kaedah tadi nak memudahkan. Tujuannya sama, maksudnya sama. Kalau dulu 2 campur 2 pakai biji getah jawapannya 4. Sekarang ni ada kaedah contohnya lebih cepat daripada tu pun menghasilkan jawapan 4 juga, 2 tambah 2. Begitulah ni Rasul mengajar sahabat Allah Ta'ala itu satu. Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang, tak ada Tuhan selain daripada Allah, tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah. Dah yang kita belajar sifat 20 ni lain ke maksud dia? Adakah kita belajar sifat 20 ni nak mengajak orang supaya percaya ada Tuhan selain Allah, ataupun ada perbuatan lain yang boleh memberi bekas seperti Allah? Ada macam tu? Dah. Sebab tu yang tolak ilmu ni dia tak berapa sihat ni. Itu kaedah apa ada masalah. Kalau dengan tidak belajar sifat 20 ni boleh faham akidah betul, silakan. Tak wajib pun belajar sifat 20 ni kalau dengan tak belajar tapi akidahnya betul. Dia gerti, dia tahu maksud satu Allah tu bagaimana. Dengan tak belajar sifat 20 dia tahu. Boleh menafikan kamu muttasil kamu mufassir pada zat, sifat dan perbuatan. Silakan, tak payah belajar. Tapi boleh yang belajar pun tak gerti. Yang belajar pun tak faham. Yang tak belajar. Keluar Allah cukup boleh kenal Allah. Cubalah hurai. Cubalah hurai. Hati-hati tuan-tuan. Pakat-pakat ajak orang lain mengaji sifat 20 ni. Kalau tak, kita seolah-olah membiarkan pahaman-pahaman sesat tu mempengaruhi masyarakat. Hati-hati. Ni bab akidah tak dia main-main. Dia orang tak henti dakwah. Dia orang tak berhenti-henti dakwah. Masuk kok mana-mana pun nak ajak orang meninggalkan sifat 20. Jadi kita kalau duduk saja tak nak usaha, itu kesilapan kita. Itu kesilapan kita. Baik, sambung balik. Itu iklan tadi. Maka nyatalah daripada surah Al-Ikhlas itu bahawa Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baharu. Allah dia tak ada kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tak ada. Dalam Allah kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang sebelum ni laisa kamitslihi syai'un. Tak ada pun duk sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafah tu maksud daripada firman Allah Ta'ala itulah. Apa yang kita faham daripada laisa kamitslihi syai'un, dia tak serupa dengan makhluk. Itulah dia mukhalafah, dengan makna tak serupa dengan segala sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tu tidak menyerupai dengan segala sesuatu pun. Itulah juga maksudnya laisa kamitslihi syai'un. Itulah juga maksudnya, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dia tidak serupa, tidak sebanding, secontoh, semisal, seumpama dengan segala sesuatu yang baharu. Kalau yang baharu berjirim berjisim, dia tidak berjirim berjisim. Kalau yang baharu berwarna berbentuk dan sebagainya, dia tidak berwarna berbentuk. Kalau yang bersifat baharu bertempat berpihak duduk dalam sesuatu dan sebagainya, maka itu semuanya maha suci daripada zat Allah Ta'ala. Maka bagi orang yang belajar sifat 20 ni, dia lebih memahami lagi erti ataupun maksud Al-Quran. Tak percaya tanya orang tak belajar sifat 20 tu, suruh lebih hurai tengok apa maksud mukhalafah Allah, tak serupa Allah.
Tak serupa pada pihak mana? Cerita sikit. Allah Ta'ala tak serupa dengan segala sesuatu. Tak serupa pada pihak mana? Cerita sikit. Dia kata tak ada Tuhan selain Allah. Tak ada Tuhan selain Allah lain. Lain. Baik, kemudian huraian sifat yang kelima, iaitu qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Dulu pun musannif dah bagi peringatan, seandainya kalau jumpa ayat-ayat Quran ataupun hadis yang memberi waham, itu namanya apa? Ayat ataupun hadis mutasyabihah. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah wajib ditakwilkan. Wajib ditakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihah itu, yang mana tujuan dia apa? Supaya terlepas ataupun selamat daripada kesamaran. Itu tujuan takwil, bukan nak ubah maksud Quran. Nak jaga kita supaya jangan kita ni termasuk dalam golongan orang yang was-was, yang ragu-ragu terhadap Allah. Di dalam berakidah ni tak boleh ragu-ragu, tak boleh sama-sama. Kita dah faham Allah tak serupa dengan makhluk. Tiba-tiba ada pula ayat duk kata yadullah fawqa aydihim lah, wajhullah lah, alal arsy lah. Jadi perkataan tu pada zahirnya mendatangkan kesamaran pada kita, sedangkan kita dah tahu, dah yakin yang Allah tak serupa. Allah tak serupa dengan makhluk. Macam mana pula ayat ni kata dia atas langit pula? Macam mana pula ayat ni kata dia turun naik langit pula? Macam mana pula ayat ni kata ada tangan ada muka pula? Ini yang kata kesamaran. Jadi nak menyelamatkan daripada kesamaran, itulah tujuan takwil tadi. Melepaskan kita daripada kesamaran. Syaitan, nafsu, iblis memang nanti cari peluang kita ni. Waktu kesamaran itulah nanti datang macam-macam bisikan agar kita cuba nak membayang-bayangkan Tuhan tu bagaimana. Jadi tujuan takwil tadi nak melepaskan kesamaran. Habis. Kemudian huraian yang kelima daripada 20, iaitu sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Arti qiyamuhu ta'ala bi nafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu terjemah. Erti makna terjemah. Maksud dia bukan yang segera faham. Yang segera faham berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ni apa? Yang segera faham. Bila sebut berdiri dengan sendiri, yang cepat kita faham apa? Duduk kemudian bangun lah, ataupun ada kaki dan sebagainya. Maka itu bukan muradnya, bukan maksud. Yang dimaksudkan Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri adalah apa? Dia tidak berkehendak kepada yang menciptakan, dan dia tidak berhajat menumpang pada yang lain. Itu maksud berdiri Allah dengan sendiri. Qayyum tu, qayyum berdiri Allah dengan sendiri. Qayyum dengan makna berdiri Allah dengan sendiri. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya tiap-tiap mukallaf. Tak kira siapa, tiap-tiap, daripada peringkat atas sampailah bawah, daripada raja sampailah rakyat, laki perempuan, tua muda, kaya miskin, ikutlah. Asalkan dia mukallaf. Jadi wajib mengetahui. Maksudnya wajib belajar. Tak belajar berdosa. Tak belajar sifat 20 ni berdosa. Sebab apa pula boleh berdosa kalau tak belajar sifat 20 ni? Kalau tak belajar sifat 20 ni, kita takkan faham apa itu akidah yang sebenar. Jaga akidah sebenar tu hukumnya wajib. Kalau memiliki akidah yang sebenar ni hukumnya sunat je tuan-tuan belajar ilmu ni. Tak belajar pun tak apa. Tapi kalau tak belajar ilmu ni boleh membawa kepada rosaknya akidah. Dengan sebab itu belajar ilmu ni jadi wajib. Siapa tak belajar dosa. Siapa tak belajar lagi dalam hidup, dia tak pernah belajar sifat 20 ni, duduk dalam dosa lah. Sebab tu kena belajar. Tak kira jauh dekat kena cari. Kalau tak ada dalam kampung, kena cari luar kampung. Kalau Tok Guru duduk luar kampung, ambil Tok Guru bawa masuk dalam kampung kita. Kenderaan ada macam-macam, lori ada, bas ada, 4x4 ada, hangkut Tok Guru bawa masuk dalam kampung kita, mengajar sifat 20. Macam tu lah. AJK masjid, AJK surau, sila main peranan. Jangan dipenuhkan surau masjid dengan ilmu-ilmu fardu kifayah sahaja. Ilmu fardu ain dulu kan. Masjid surau dulu kan ilmu fardu ain, tauhid untuk akidah, tasawuf untuk masalah hati kita yang banyak masalah ni.
hasad dengki ujub riak macam-macam. Tengah cerita kemudian apa? Syariat, fiqh. Fiqh jangan panggil tok guru mazhab Hambali pula datang ajar. Kena panggil tok guru yang bermazhab Syafi'i. Dah ajar fiqh Syafi'i dah, kita orang Syafi'i. Ini orang kampung orang mazhab Syafi'i duk ajar mazhab Malik pula dah. Peninglah orang kampung. Nak ajar 4 mazhab. Tak payah, orang kampung ni jangan ajar dulu 4 mazhab ni. Jadi bengong ni juga, dia gelong. Bila dah reti betul-betul dari segi Syafi'i punya amal ibadah macam mana, bolehlah nak dekatkan. Maliki punya ibadah macam ni, bukan suruh tiru, suruh tahu je. Supaya jangan tak jadi fitnah pada diri kita. Ni ngajar 4 mazhab, lepas tu kata mana-mana tuan-tuan nak ikut boleh. Ni semua perkataan ulama. Tu yang jadi bengong orang kampung tu. Akidahnya sifat 20 dia tolak, mazhab pun dia tu. Tu bab lain dengan kita. Akidah pun tak sama, syariat pun tak sama. Syariat ni dia bebas, asalkan ada ulama kata dia pakai. Tak kisahlah ulama mana pun. Tu modal dia. Asalkan ada ulama kata boleh, dia pakai. Mazhab tak kisah mana-mana, bolehlah ikut suka hatilah mana-mana sebab ni semua ulama cakap. Boleh pakai. Itu yang dia jadi campur aduk tu. Kita tak. Kalau Syafi'i kata ni ya, selagi ada jalan, kalau tak boleh barulah ada ruang untuk taklid kepada mazhab lah. Itu pun taklid-taklid yang pada sudut yang dah diijma'kan oleh ulama boleh taklid, boleh. Tak boleh nak taklid ikut suka hati kita. Dia tak bermazhab, dia tak nak pakai mazhab, dia bebas. Lagi pula akidah dia pula bukan akidah ahli sunnah. Dia tolak sifat 20, dia tak belajar sifat 20. Sebab tu tak sama kita dengan dia. Kemudian wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya akan tentu sungguh Allah Ta'ala itu bersifat dengan berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri dan tidak berkehendak. Tu dia nak terjemah maksud dah tu. Tidak berkehendak tu maksud dah tu. Tu maksud berdiri Allah dengan sendiri. Tidak berkehendak kepada yang menjadi, maksud tidak berkehendak kepada yang menciptakan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa Allah Ta'ala tak berkehendak kepada yang menciptakan dia? Kenapa? Sebab dia sedia. Sebab dia sedia ada. Sebab dia qidam. Teman dia qadim. Dia bersifat dengan sedia kala. Yang berkehendak berhajat kepada pencipta ni yang bersifat baharu. Allah tidak baharu. Sebab tu dia tak berkehendak kepada yang menjadikan. Bahkan dialah yang dialah yang menjadikan segala sesuatu. Dan tidak berkehendak kepada zat. Apa maksud Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat? Mudah fahamnya, dia tak berhajat nak duduk menumpang pada yang lain. Dia tak berhajat nak duduk menumpang pada yang lain. Yang lain tak ada pun, dia sedia ada dah. Arash tak ada pun, dia ada dah. Alam ni tak ada pun, dia sedia ada dah. Dia bukan jenis nak kena duduk pada sesuatu baru boleh ada. Kalau tak ada tempat tumpang, dia tak boleh wujud. Tak, dia bukan jenis tu. Itu orang panggil sifat. Sifat sesuatu yang tak boleh ada melainkan mesti duduk menumpang pada yang lain baru dia boleh wujud. Itu namanya sifat. Allah bukan sifat, Allah zat. Allah itu zat. Zat ni dia boleh bawa diri sendiri. Dia tak berhajat nak duduk menumpang pada yang lain. Jadi Allah Ta'ala tak berhajat nak duduk menumpang pada sesuatu. Tak berhajat nak menumpang kursi, nak menumpang arash, nak menumpang apa kejadah, tak ada. Segala sesuatu sedia kala lagi dah Allah Ta'ala itu wujud. Sekalipun belum ada segala sesuatu, sebelum ada segala sesuatu, tempat dan sebagainya, Allah Ta'ala itu telah ada sedia kala. Itu dalil yang menunjukkan dia tidak berhajat nak menumpang. Jadi Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat, dengan mana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada menumpang zat yang lain. Jadi kalau kita jumpa makna itu sifat qiyamuhu binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksudnya erti terjemah tadi, qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksudnya tidak berkehendak kepada yang menciptakan dan tidak berkehendak ataupun berhajat menumpang.
Tidak berkehendak pada yang menjadikan dan tidak berkehendak kepada zat. Maknanya dia tak berhajat nak menumpang pada yang lain. Mana dalil? Mana bukti kata Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri dengan makna tak berkehendak, tak berhajat? Ni dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan yang lain melainkan ianya juga. Allah saja Tuhan, tak ada yang lain. Tak ada yang lain bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan tu melainkan Allah sahaja yang memiliki sifat ketuhanan. Tak ada pada yang lain memiliki sifat ketuhanan. Satu pun tak ada. Satu pun sifat ketuhanan tak ada pada yang lain. Satu pun sifat ketuhanan tidak ada pada selain Allah. Dalam banyak-banyak sifat ketuhanan tu, sifat kamalat tu, sifat kesempurnaan tu, sifat kesempurnaan ni tak terhitung banyaknya. Satu pun tak ada pada yang lain. Tak ada satu pun pada yang lain sifat ketuhanan dia. Hanya ada pada Allah sahaja. Sungguh ke tidak? Sungguh ke tidak? Jangan sungguh kot ni. Jangan sungguh kot. Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan yang lain melainkan ianya juga, ia saja. Tuhan yang bersifat dengan hidup, hayyu tu. Al-hayyu tu mana yang siapa yang hidup ni? Kenapa dipanggil dia tu al-hayyu? Yang hidup. Sebab apa? Sebab dia ada sifat hayat. Sebab ada sifat hidup pada Allah, itulah panggil dia yang Kalau tak ada sifat hidup, boleh tak panggil yang hidup? Jadi dalam Quran tak sebut hayat, dalam Quran sebut al-hayyu, yang hidup. Yang hidup tu bukan sifat, yang hidup tu adalah zat Allah yang bersifat dengan hidup. Qayyum, lagi pula yang bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Qayyum tu makna yang berdiri. Apa maksud yang berdiri? Dengan makna yang tidak berkehendak, yang tidak berhajat kepada segala sesuatu. Dan makna Allah Ta'ala berdiri, dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu, maknanya ialah ada Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Allah Ta'ala tak berkehendak. Tak ada kehendak pun pada yang lain menjadikan dia. Dan tidak berkehendak kepada sesuatu zat yang hendak ada ia Allah, ataupun yang nak menumpang ia Allah di zat itu. Faham tak? Boleh? Laju? Perlahan? Ngantuk? Laju? Okey, ulang balik. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu, maknanya yang dikehendaki dengan kata Allah berdiri dengan sendiri itu, maknanya apa? Ada Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Allah tak berkehendak kepada pencipta dia. Allah tidak berkehendak kepada pencipta dia, kerana dia bukan jenis diciptakan, kerana dia bukan jenis baharu, kerana dia bukan datang daripada tiada kepada ada. Dah Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam, sedia kala dah adanya Allah, dengan makna ada Allah tidak ada permulaan. Kalau ada Allah tu ada permulaan, namanya dia baharu. Baharu Allah tu mustahil, tak boleh terima pada akal. Kalau baharu Allah membawa kepada dia serupa pula dengan serupa dengan makhluk yang baharu ni. Jadi mustahil. Sebab tu Allah Ta'ala tak berkehendak kepada yang menciptakan ataupun yang menjadikan dia, sebab dia bukan jenis diciptakan. Kita kita ataupun alam ini berhajat, berkehendak kepada pencipta. Adanya kita ni dengan limpah rahmat Allah, Allah kehendak menjadikan kita, maka kita adalah. Kalau Allah tak kehendak menciptakan kita, nescaya kita tiadalah di dalam alam ini. Alam itu pun sendiri dikehendaki oleh Allah. Seandainya Allah Ta'ala itu tidak berkehendak menjadikan alam dan isinya, nescaya tidak adalah segala
sesuatu. Kembalilah balik kepada azali itu, tidak adalah segala sesuatu melainkan zat Allah serta sifat-sifat dia je. Tak ada yang lain. Jadi ada kita ni apa? Allah kehendak. Kalau Allah tak kehendak, kita tak ada. Sekalipun Allah tu ada. Sekalipun Allah tu ada. Meskipun Allah Ta'ala tu ada, kalau dia tak kehendak menjadikan alam ni, nescaya tidak ada segala sesuatu. Jadi ada Allah, ada kita kerana ada Allah ke, ataupun ada kita dikehendaki oleh Allah? Ada kita dikehendaki oleh Allah, bukan ada kita kerana ada Allah. Ada kita bukan kerana ada Allah, ada kita dikehendaki oleh Allah. Kalau ada kita kerana ada Allah, maksudnya sedia kala lagi kita pun dah ada dah. Ada kita kerana ada Allah, menunjukkan ada kita ni mengikut adanya Allah. Dibagi dalam contoh tu, bergerak jari, bergerak cincin kerana bergeraknya jari. Bergerak cincin kerana bergeraknya jari. Jadi bila jari bergerak, cincin pun ikut bergerak. Ni orang panggil dikeranakan. Jadi bergerak cincin dikeranakan oleh bergeraknya jari. Maksud ni mengikut. Gerak cincin ni ikut gerak jari. Jari tak bergerak, cincin tak bergerak. Mula saja jari bergerak, cincin pun bergerak. Ke tuan-tuan nampak jari gerak dulu, cincin datang ke dia? Ke tuan-tuan nampak jari saya dulu, kemudian cincin baru sampai? Diikut dia tidak? Ikut. Jadi kalau nak dikatakan ada makhluk kerana ada Allah, maknanya ada kita ni mengikut adanya Allah. Ada Allah bila? Sedia kala. Ada kita sedia kala kan? Ada kita kemudian, ada kita bahar. Itulah dalilnya, ada kita bukan kerana ada Allah, ada kita dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tapi kita biasa cakap ringkas ada kita ni sebab Allah ada kan. Tapi sebenarnya ada kita dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah tak kehendak, sekalipun dia ada, kita takkan wujud. Kita takkan wujud selama-lamanya kalau Allah tak kehendak menjadikan kita. Dan tidak berkehendak kepada sesuatu zat yang hendak ada ia Allah Ta'ala di zat itu. Dengan maksud Allah tak berhajat nak menumpang yang lain. Allah Ta'ala tak berhajat nak menumpang yang lain. Bahkan yang lainlah menumpang kepada Allah. Kalau begitu, setakat tu faham tak maksud berdiri yang sendiri tadi? Faham tak ni? Sungguh? Gagak kalau keluar peksa ujung bulan dia jawab? Boleh jawab insya-Allah. Berdiri Allah dengan sendiri, dengan makna dia tak berkehendak kepada pencipta dan tak berhajat nak Okey, sebab dia nak cakap benda ni, itu yang saya tanya sekejap lagi. Kalau dia cakap benda ni, takut tuan-tuan jadi keliru. Dia nak cakap benda sama juga ni. Jadi bila tuan-tuan dah faham maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, itu ialah yang pertama, tidak berkehendak kepada pencipta. Yang kedua, tak berkehendak kepada menumpang yang lain. Kalau begitu dalam kitab tu, kalau begitu, bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu. Tapi bukan Melayu di sini, Melayu di sana. Pada cakapan Melayu dengan kata ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri ataupun sendiri-diri. Jadi perkataan sendiri-diri ni, tuan-tuan perempuan hadirin hadirat, bermaksud tidak berkehendak dan tidak berhajat. Tu juga maksud dia. Cuma dia nak ubah kepada perkataan yang lebih mudah pada mereka. Pada kita dengan ada dengan sendiri-sendiri ni kita jadi pening. Apa maksud ada Allah sendiri-diri? Ataupun apa maksud Allah Ta'ala tu ada sendiri-sendiri? Maksudnya tadi itulah. Tak berkehendak, tak jangan tuan-tuan pening pula. Itulah maksud dia. Cuma dia ubah bahasa dia untuk dia nak mudah tu. Jadi kalau alik sana sebut ada sendiri-diri, dia faham. Bila alik sana, alik petani sana, kalau kata Allah ada sendiri-diri, dia faham dah tu. Maksudnya dia tak berkehendak, tak
Kalau sebut ada sini Allah tu ada sendiri diri, kita bengong, kita pening. Apa maksud ada sendiri diri? Tadi itulah maksud dia yang tadi. Jangan tuan-tuan jadi pening pula. Atau ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri, pun maksud sama. Jaga ni di antara soalan keluar ni. Apakah maksud ada Allah sendiri diri? Subjektif. Tolong jawab. Kemudian soalan yang seterusnya, apa maksud ada Allah cara-cara diri? Jawapannya tadi itulah, tidak berkehendak kepada pencipta dan tidak berhajat menumpang yang lain. Itu juga maksud dia. Jangan pening. Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu, tengok dia patah balik. Tidak berkehendak dan tidak berhak. Kembali tak balik pada makna sama tadi, asal tadi? Itulah. Jadi senang ke susah ngaji? Senang je. Siapa kata susah ngaji? Senang aja ngaji, faham tak faham tolak tepi dulu. Asalkan mengaji dengan niat yang ikhlas, diberi pahala oleh Allah, dirahmati, diredai oleh Allah, didoakan oleh para malaikat. Duk bumi tu, tanah tu, tempat tuan-tuan pijak tu duk doa, bukan main seronok lagi. Tuan-tuan pijak tengah belakang dia nak pergi mencari ilmu dia doakan, mintakan ampunkanlah orang ni yang duk berjalan pijak atas belakang dia ni, nak pergi kenal Tuhan, nak pergi belajar. Tu kelebihan apa? Tapi gaib lah benda tu. Nak menguji keimanan, percaya ke tidak? Kalau Allah Ta'ala zahirkan benda tu, tak berjalannya kita. Langkah sekali, Allah ampunkanlah ya Allah. Siapa pula yang bercakap? Kalau siang tak apa lagi, kalau pergi ngaji malam, pergi balik, diampunkan, dimintakan. Para malaikat duk minta ampun tak henti-henti. Ampunkanlah ya Allah orang ni, ampunkanlah orang ni, ampunkanlah. Subhanallah, banyak kelebihan. Rugi tak ngaji tuan-tuan? Ngajilah, faham tak faham tu serah kepada Allah. Kita usaha bersungguh, ikhtiar bersungguh, serahlah kepada Allah. Yang memberi faham itu Allah, bukan usaha ikhtiar kita. Tapi usaha ikhtiar kita tu jadi asbab kita diberi kelebihan oleh Allah. Diberi pahala, diampunkan dosa. Tak faham pun ampun dosa juga. Hebat. Tak faham pun ampun dosa. Bayangkan tu. Kalau faham tu dah kira bonus dah. Beramal lain pula. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan hati kita ni jadi orang belajar. Sebab di antara dalam perjalanan ibadat ni, dalam perjalanan akhirat ni, yang paling payah sekali menuntut ilmu lah. Ibadah senang tuan-tuan? Tak adalah senang maksudnya. Maksud saya nak banding beribadat dengan belajar agama, susah lagi belajar. Sebab ramai orang beribadat tak belajar. Ramai orang boleh qiyamul lail tapi tak ngaji fardu ain. Fardu ain boleh. Qiyamul lail boleh. Pergi haji umrah boleh, ngaji dah. Jadi nak menunjukkan menuntut ilmu lagi payah dari beribadat. Sebab tu tak ramai orang belajar, orang ramai ibadat. Setan kata beribadat banyak-banyak. Beribadat banyak-banyak. Buat amal sunat, buat amal wajib. Buat pulun. Satu je, jangan belajar sudah. Dia tak heran kita nak belajar, nak beribadat macam malaikat sekalipun. Setan tak heran. Kata Imam Ghazali, kalau kita ni boleh beribadat macam malaikat, tak berehat, tak berhenti, tak jemu, tapi tak ada ilmu, semuanya jadi debu saja. Jadi debu je. Allah tak terima. Kenapa? Jawabnya sudah tentu dan sudah pasti, kita akan membuat apa yang disuruh oleh Allah dengan cara yang tak disuruh oleh Allah. Dan tentulah kita solat dengan cara yang tak disuruh, puasa dengan cara yang tak disuruh, dan macam-macam lagi. Mana langgar undang-undang ibadat. Sebab tu dia kata jangan belajar, ibadat je sudah. Syukur alhamdulillah, dengan belas kasih Allah pilih kita. Bayangkan tuan-tuan, banyak-banyak orang dalam neraka ni tuan-tuan Allah pilih. Padahal boleh je Allah Ta'ala nak pilih orang lain. Betul? Pernah tak terfikir benda tu? Orang lain punya ramai penduduk dalam Melaka di Bukit Beruang. Beruang ke beruang ke kan? Saya kadang confuse. Beruang yang dekat zoo tu, beruang.
Oh bukan beruang kan? Apa beza beruang dengan beruang? Ha? Beruang binatang. Beruang? Kuih? Duit? Oh beruang. Oh beruang tu mana beruang Dah tuan-tuan nak yang haiwan ke nak yang berduit? Kadang saya confuse lah. Bukit beruang ke beruang? Ikutlah asalkan ada bunyi lebih kurang tak? InsyaAllah mudah-mudahan beruang pun beruang lah. Bukanlah dikehendaki. Faham dah tu? Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu dengan makna tidak berkehendak dan tidak tak berkehendak, tak berhajat. Itulah yang dinamakan dia sifat qiyamuhu binafsih. Bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu. Mulanya duduk, kemudian berdiri. Bukan tu yang dimaksudkan. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, dengan makna mulanya dia duduk kemudian dia bangun. Bukan itu yang dimaksudkan sifat Allah. Maka iaitu mulanya duduk kemudian berdiri, iaitu mulanya duduk kemudian bangun berdiri, mustahil, mesti tidak sekali-kali atas Allah Ta'ala. Perbuatan duduk bangun tu perbuatan kita makhluk. Jadi tidak ada pada Allah. Bukan tu maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Bila belajar, tahulah kita maksud berdiri dengan sendiri tu. Orang tak belajar, dia kata Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Boleh jadi dia faham yang ni. Bila belajar dihuraikan apa maksud Allah berdiri dengan sendiri. Maksudnya dia tak berkehendak, tak berhajat pada yang lain. Dan dalil ku apa dah? 10.30, 15 minit lagi insyaAllah. Dan dalil maknanya bukti atas ada Allah Ta'ala cara-cara diri itu. Faham tak tu? Dan dalil makna bukti yang menunjukkan atas adalah Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Faham tak? Yang tadi tu lah, patah balik, yang keliru. Dan dalil atas ada Allah Ta'ala cara-cara diri. Kalau ayat lainnya seolah-olah begini. Dan dalil atas ada Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Tulis jangan tak tulis, jangan tak tulis. Nanti kan bukannya ingat tu, lupa nanti kan. Dan dalil atas ada Allah Ta'ala cara-cara diri itu. Bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri, tidak berkehendak, tak berhajat. Dalilnya mana? Dalilnya itu ialah kita fikir. Bila sebut kita fikir, namanya dalil apa? Dalil akli. Kita fikir, jikalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri, ataupun dalam bahasa lain, ayat lain, kalaulah Allah Ta'ala itu tidak berdiri dengan sendiri, jawabnya apa? Bahkan berkehendak kepada yang menjadikan dia, nescaya adalah ia Allah tu bersifat baharu. Kalaulah Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan berdiri dengan sendiri, dengan erti dia berkehendak kepada yang menjadikan dia, menunjukkan ia baharu. Allah tu wajib ke mustahil? Mustahil. Faham tak? Bila sebut Allah baru, mustahil. Mana boleh terima Allah Ta'ala tu baru? Dia qadim, dia qidam, dia sedia kala. Maka iaitu Allah baharu. Apa maksud mustahil? Mustahil di sini mustahil pada apa? Mustahil pada akal. Boleh tak nak kata mustahil pada adat? Boleh tak? Boleh tak nak kata mustahil Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri, ataupun Allah Ta'ala tu bersifat baharu, mustahil pada adat? Boleh? Boleh tak? Boleh tak boleh? Satu. Allah Ta'ala itu berhajat kepada pencipta. Kita nak kata mustahil pada adat, boleh? Tak boleh. Tak boleh. Mustahil pada akal, makna tak boleh diterima pada akal sekali kan? Mustahil itu dengan makna sesuatu perkara yang tak boleh diterima pada akal adanya selama-lama. Tak boleh terima sampai bila-bila. Allah berkehendak kepada pencipta, tak boleh terima sampai bila-bila. Itu maksud mustahil.
Jangan terima, tak boleh terima benda tu. Mustahil. Mustahil ni benda ada ke tak ada? Mustahil ni benda tak ada. Boleh ada tidak benda mustahil? Benda mustahil boleh ada ke tidak? Harus ada ke tidak benda mustahil? Mustahil ada, bukan harus ada. Mustahil, tak boleh ada selama-lamanya. Kerana telah tetap sedianya Allah dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Di sana mana tu? Bukit Beruang? Mana? Di sana mana? Tak boleh nak kata Allah Ta'ala tu baharu. Baharu Allah Ta'ala tu mustahil. Sebab apa mustahil Allah Ta'ala tu? Sebab apa baharu Allah tu mustahil? Jawabnya kerana Allah Ta'ala tu telah tetap dia tu bersifat sedia kala dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Sana mana? Sana mana? Sana dalam bab qidam. Sana tu makna pada bab dalam bab qidam tu dah nyata dah dalil-dalil yang menunjukkan dia tu sedia kala, tidak bersifat tidak bersifat baharu. Dalam bab mukhalafah pun ada juga. Boleh mana-mana. Dalam bab mukhalafah pun ada dalil dia tidak baharu. Dalam bab qidam pun dah ada dalil dia tidak baharu. Dalam bab wujud pun ada dah dia bukan baharu. Atau berkehendak. Habis dah. Maksud yang pertama dah sudah tuan-tuan. Allah berdiri dengan sendiri. Maksud yang pertama dia tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Habis dah, selesai dah. Kerana kalau Allah tu berhajat kepada pencipta, menunjukkan dia baharu. Baharu Allah tu mustahil. Habis dah yang tu. Sekarang ni dia nak terangkan maksud yang kedua pula. Kan ada dua maksud. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri kan ada dua maksud. Yang pertama tidak berkehendak kepada pencipta. Yang kedua maksud dia apa? Tidak berhajat sekarang dia nak huraikan yang tu pula. Sekarang dia nak menghuraikan yang tu pula. Maksud yang kedua. Atau berkehendak kepada sesuatu zat yang hendak ada ia Allah Ta'ala di zat itu, maka dinamakan dia Allah tu sifat. Maksudnya begini, daripada awal perenggan tadi. Jadi dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala wajib bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih ni, ada cara-cara diri ni, dalilnya kita fikir. Yang pertama tadi, jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan berdiri dengan sendiri, dengan makna dia berhajat kepada pencipta, menunjukkan dia bersifat baharu. Okey, yang ni pula, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan berdiri dengan sendiri, bermaksud dia berhajat menumpang kepada yang lain. Dah apa jadi? Apa jadi kalau Allah Ta'ala itu mesti menumpang yang lain untuk dia wujud? Maka dinamakan dia Allah tu sifat. Jadi tak boleh panggil Allah tu zat. Kena panggil Allah tu sifat. Sebab apa? Dia jenis Kalau nak dikatakan dia tu jenis menumpang, maka Allah tu sifat. Adapun hakikat sebenarnya Allah bukan sifat. Allah tu apa? Zat. Allah tu zat. Allah bukan sifat. Allah itu zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Faham tak ni? Tak boleh laju-laju ni. Kalau Allah Ta'ala itu mesti menumpang yang lain, maka Allah Ta'ala itu adalah sifat. Allah itu sendiri, dia itu sendiri sifat, bukan zat. Lepas tu apa jadi? Apa jadi kalau Allah itu sifat? Dia dalil akli ni dia tarik sampai kita faham. Boleh tak contoh orang kata nak mengatakan Allah tu mesti menumpang yang lain? Kita kata tak boleh. Sebab apa pula tak boleh nak kata Allah Ta'ala tu mesti menumpang yang lain? Kalau Allah Ta'ala tu mesti menumpang yang lain, menunjukkan dia sifat. Kerana sifat-sifat ni adalah sesuatu yang tak boleh ada melainkan kena menumpang. Sifat putih tuan-tuan, putih sifat ke tidak? Putih sifat ke tidak? Sifat. Boleh tak ada putih kalau tak duduk dekat kapas? Tuan-tuan pernah jumpa tak kat Bukit Beruang ni? Jumpa putih aja. Ada? Jumpa putih aja. Tapi dia tak duduk kat mana-mana, jumpa putih itu ada. Kalau siapa jumpa bagi tahu, kita pernah tengok juga kalau ada. Kalau tuan-tuan jumpa putih, dia mesti duduk pada sesuatu, betul? Kadang duduk kat kopiah, kadang duduk kat kain, kadang duduk kat mana-mana lah, dinding ke mana. Itu putih tu namanya sifat. Dia tak boleh ada melainkan mesti duduk pada sesuatu.
Tuan-tuan kalau ni nak gaya haji ni, takut-takut tuan-tuan nak pergi nak beli cat rumah ke benda. Nanti cuba tuan-tuan pergi kedai hardware tu, kita tanya token tu, acung ke apeng ikut lah. Kata apeng nak putih satu tin. Cakap dia apeng nak putih satu tin. Agak-agak dia boleh cari tak? Kita nak beli putih ke nak beli cat putih? Cat putih, maknanya cecair yang bersifat dengan warna putih. Tapi kalau tuan-tuan nak beli putih sampai kiamat tak boleh beli. Putih tu tak boleh ada, melainkan dia mesti duduk minum. Jadi tuan-tuan nak asingkan putih duduk lain, cecair duduk lain, tak boleh. Sebab tu kita beli cat putih, bukan beli putih. Faham? Sebab tu putih tak boleh ada, melainkan mesti duduk pada yang lain. Duduk pada kain ke, duduk pada kapas ke. Nak cari putih tu sendiri tanpa duduk di mana-mana, mustahil. Jadi sifat-sifat ni adalah sesuatu yang tak boleh wujud, melainkan mesti duduk pada sesuatu. Jadi kalaulah Allah dikatakan demikian, kalau Allah tu tak boleh wujud, melainkan dia mesti duduk pada sesuatu, menunjukkan Allah itu adalah sifat. Faham dah sakat tu? Tak tahu dah nak terang ke mana tu. Jadi kalau Allah tu mesti menumpang pada yang lain, menunjukkan diri Allah Ta'ala itu adalah sifat, bukan zat. Adapun pada hakikatnya, akidah kita adapun pada hakikatnya akidah kita, Allah itu zat, bukan baik, belum habis lagi masalah. Kembali balik kita dalam kitab. Jadi apa jadi? Yakni Allah Ta'ala itu kena kepada sifat. Kalau Allah tu mesti menumpang, Allah tu kena numpang yang lain, menumpang sesuatu, maka Allah itu kena kepada sifat, ataupun dengan bahasa kita adalah Allah itu sifat. Apa jadi kalau Allah tu sifat? Dan jikalau Allah Ta'ala itu sifat, kalau Allah Ta'ala itu sifat, faham dah tadi sifat ni mesti menumpang. Situ dah lemah dah. Menumpang Tuhan, lepas tu numpang pula dah. Tuhan apa numpang? Apa barang Tuhan numpang? Tak kuasalah dia kalau macam tu. Tak sempurnalah dia kalau macam tu. Nak numpang pula dah. Numpang-numpang ni bukan sifat Tuhan. Tapi tak apalah, belah lah, biarlah. Ni dalil ni. Nak sembang dalil ni. Jadi kalau Allah Ta'ala itu menumpang sebab dia itu sifat, maka tentulah tidak bersifat. Mana tentulah Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak catat, nak tulis-tulis lah. Sebab ayat dalam kitab ni macam ni, ayat dia ringkas, jadi kita tambah-tambah tu nak mudahkan faham. Jadi dan jikalau Allah Ta'ala itu sifat, maka tentulah Allah Ta'ala, dalam kitab tak ada perkataan tu, saja kita sambah nak bagi mudah faham. Tentulah Allah Ta'ala tidak boleh bersifat. Boleh tulis tak? Boleh? Siapa tak sempat tulis, tiru kawan. Tak apa, dibenarkan meniru. Tentulah tidak boleh bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Okey, kita nak terangkan. Sebelum tu ulang lagi sekali lah. Jikalau Allah Ta'ala itu sifat, maka tentulah Allah Ta'ala tidak boleh bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Mana contoh sifat ma'ani? Seperti kudrat, iradat yang lagi akan datang. Maksud di episod yang akan datang. Kat sini belum lagi jumpa sifat ma'ani tu. Kita belum habis lagi sifat salbiah ni. Nanti akan jumpa sifat ma'ani tu. Mana contoh sifat ma'ani? Kudrat, iradat, lain ilmu hayat sama basar kalam tu. Nanti lagi akan datang jumpa tempat dia. Ni belum lagi. Maksudnya begini, okey, kita nak hurai. Kalau Allah Ta'ala itu mesti menumpang pada yang lain, kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, menunjukkan Allah Ta'ala itu mesti menumpang pada sesuatu. Kalau Allah Ta'ala itu mesti menumpang pada sesuatu, menunjukkan dia itu sifat. Kalau Allah Ta'ala itu sifat, nescaya Allah Ta'ala tidak boleh memiliki sifat-sifat ma'ani.
Kalau ataupun begini, kalau Allah Ta'ala itu sifat, dirinya itu sifat, nescaya Allah tidak boleh bersifat dengan sifat kudrat, tak boleh bersifat dengan iradat, tak boleh bersifat dengan ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Kenapa? Kerana sifat tidak boleh duduk pada sifat. Kerana sifat tak boleh duduk pada sifat. Contoh gini, kita buat contoh ni nak bagi faham. Contohlah, ini zat, asal ceritanya Allah tu zat. Zat Allah, kemudian zat Allah ni memiliki sifat kudrat. Allah zat, ni kudrat. Jadi zat Allah memiliki sifat kudrat. Zat Allah memiliki sifat iradat, sifat sama, sifat basar, sifat kalam, sifat-sifat ma'ani itu duduk pada zat Allah. Ini kalau Allah ni sifat, bukan zat, macam mana kudrat nak duduk pada Allah? Kalau ini sendiri sifat, macam mana sifat kudrat nak duduk pada Allah? Sifat tak boleh numpang sifat, sifat tak boleh duduk pada sifat. Faham tak, Dok? Putih boleh tak nak numpang hitam? Sifat putih boleh tak nak duduk pada sifat hitam? Tak boleh. Yang dia duduk tu atas papan dam. Bolehlah duduk numpang situ. Papan tu jirim jisim. Jadi sifat putih pun duduk atas papan, sifat hitam pun duduk atas papan. Bukan sifat putih duduk atas sifat hitam. Mana boleh? Sifat tak boleh duduk pada sifat. Jadi kalau Allah Ta'ala tu sendiri sifat, kudrat, apa maksud kudrat? Kuasa. Macam mana sifat kuasa nak duduk pada Allah? Boleh tak sifat kuasa nak duduk pada Allah kalau Allah tu sifat? Tak boleh. Kalau tak boleh, menunjukkan Allah tu tidak bersifat dengan kuasa. Betul tak tu? Kalau dah sifat kudrat tak boleh ada pada Allah, menunjukkan dia tak ada kuasa tak? Macam mana pula dia nak ada kuasa kalau tak ada sifat kudrat? Kemudian iradat, sifat berkehendak. Sifat berkehendak, macam mana sifat berkehendak nak duduk pada Allah kalau dia itu sifat? Kalau dah Allah tak boleh ada sifat iradat, maknanya dia tidak berkehendak. Kalau tak kehendak boleh ada alam ni? Membawa kepada tak ada alam ni lah kalau dia tak kehendak. Tu yang dia nak cerita dalam kitab ni. Boleh faham tak tu? InsyaAllah. Tak faham nanti tengok balik ulangan dekat Facebook tu, ada rakam tu. Dah subscribe ke belum? Rumah Ngaji Melaka punya YouTube ni. Siapa tak subscribe memang. Apa kita nak tolong? Share, subscribe, komen sekali. Saya punya? Saya tak dan. Tak dan. Tak dan nak masukkan dalam tu. Tengok rumah ngaji punya pun boleh. Ataupun dekat Facebook pun boleh. Boleh ulang banyak kali. Boleh ulang-ulang kaji. Nak dengan tak nak aja. Nak dengan tak nak aja. Itulah tujuan, di antara tujuan kita duk rakam ni bukan nak menunjuk-nunjuk dah. Nak kongsi, mudah-mudahan ada yang dapat mengambil manfaat. Sebab kita ni kadang nak ikut pengajian, ikut kelas-kelas lain, kadang kita tak boleh sebab kekangan waktu kita tak sama dengan orang lain. Jadi boleh ambil apa, nak tengok, nak mengaji waktu lain boleh tengok. Tak ada masalah. Tak faham boleh tanya dah. Nak ambil sekali dalam Allah SWT dalam kelas ni nak ambil semua, nak catat semua mustahil. Tak dan. Jadi kalau kita ada kemudahan macam ni, waktu-waktu lapang kat rumah tu, tak ada apa kerja, boleh ulang balik, buka kitab, dengar balik. Tapi kena ada kitab bukan mahal pun kitab. Cuma harga dia mencecah RM8 je. Harga dia mencecah RM8. Tapi barang dalam tak ternilai. Barang dalam tak ternilai. Bukan RM8 punya rega ni barang dalam ni. Asbab barang dalam ni akidah daripada tak betul jadi betul. Daripada iman malah tak beriman jadi beriman. Jadi jangan lokek duit dalam bab-bab hal agama ni. Beli surat khabar tak memikir. Beli surat khabar tak memikir. Satu hari RM3, sebulan dekat RM90. Beli surat khabar yang mana cerita dalam tu entah ya ke tidak. Tapi dalam bab nak belajar ilmu agama ni, kitab ni yang jadi asbab sembahyang tak betul jadi betul, puasa tak betul jadi betul, ambil wuduk tak betul jadi betul, asbab ilmu yang ada dalam kitab berkira bukan main. Adalah dulu satu tempat, ustaz,
ni kitab yang baru nak beli ni berapa harga? Kita kata kalau yang Jawi murah sikit, Jawi dalam RM2, RM3 macam tu lah. Tapi kalau Rumi ni harga dia macam RM7-8. Saya rasa kita putus state lah Ustaz. Punya berkira, nak masuk syurga bukan main berkira lagi. Dia kata apa kata kita putus state? Nanti kita agihkan. Putus state ni jalan terakhir. Jalan terakhir, dah tak ada kitab dah. Dekat tempat kedai-kedai kitab dah tak ada kitab, dah tak ada jual dah. Order tempat jauh pun tak ada, habis stok dah contoh. Ada 2 naskah aja contoh. Bolehlah putus state. Tu pun tujuan nak jadikan rujukan kepada orang yang belajar. Boleh tengok tok guru baca, kita tengok. Jadi bukan untuk putus state, lepas tu kita nak jual, nak ambil untung. Bukan, itu hukumnya haram. Ni kita putus state sebab nak tengok kitab. Jadi kita nak jaga di antara adab-adab menuntut ilmu, kena bawa kitab. Di antara adab dan akhlak nak belajar. Kadang untuk guru bawa kitab, murid tak bawa. Jadi tak berapa kena tu. Tak berapa kena. Kata saya tak gerti baca. Tak gerti baca tak apa, bawa tu dapat pahala lain dah bawa. Lama-lama tengok ada kawan dulu tak boleh baca Jawi, tapi dah biasa duk bawa boleh baca dah. Jadi insya-Allah tu tanda kita bersungguh. Ada tak anak-anak kita pergi sekolah tak payah beli buku sekolah? Ada? Pandai pula dah. Ni cikgu suruh beli, kenapa pula tak nak bawa buku? Penting buku. Dah kita ngaji kat surau masjid pun sama lah. Lebih-lebih lagi ni ilmu akhirat, jangan samakan dengan ilmu dunia. Ilmu dunia ilmu manfaat juga, tapi tak boleh lawan dengan ilmu akhirat ni. Jadi dalam hati kita mesti memuliakan, rasa besar, rasa bertuah bila Allah pilih kita jadi orang belajar agama ni. Jangan kita meremeh-remehkan, merendah-rendahkan. Sebab ilmu tu tak rendah. Ilmu ni bila duduk pada apa pun dia jadi mulia. Kitab duduk dalam plastik gelenyar. Tahu plastik gelenyar? Plastik gelenyar tu lah plastik si barang tu. Ngongek-ngongek bising tu. Panggil plastik gelenyar. Dia panggil plastik gelenyar. Plastik gelenyar ni asalnya tak ada nilai pun. Tapi bila bubuh kitab dalam tu, kau jangan baling plastik. Kau jangan langkah-langkah plastik. Sebab dah ada benda mulia dalam. Tu pula ilmu ni mulia. Bila duduk pada sesuatu dia jadi mulia benda. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, habis. Mana lagi tadi? Mana? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah Ta'ala tu tak bolehlah nak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani kalau dia tu sendiri adalah sifat. Maka jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah, nescaya tidak menjadi, makna tidak menciptakan ia ya Allah akan makhluk ini. Betul tak? Dah kalau Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani tadi tu, oleh kerana dia tu sifat membawa kepada tak ada kudrat, tak ada iradat. Dah kalau Allah Ta'ala tak ada kudrat, tak ada iradat, membawakan kepada tak adalah makhluk ni. Macam mana dia nak menjadikan makhluk? Dia tak kuasa, dia tak kehendak, dia tak ada ilmu dan sebagainya. Kemudian dan makhluk ini pun tidak ada. Makhluk ni pun tak ada lah. Kalau Allah Ta'ala tu tidak ada kuasa, tak ada kehendak, tak ada ilmu, maka batil. Batil makna salah. Nak kata makhluk ni tak ada, salah. Sebab apa salah? Kerana makhluk ini sudah ada. Makhluk tu apa maksud makhluk? Sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Tukar dah pahaman kita. Bila sebut makhluk je manusia. Makhluk je manusia. Makhluk ni semualah yang Allah jadi. Batu kayu pun makhluk. Jadi kalau Allah Ta'ala tak ada sifat kudrat, iradat dan sebagainya, sifat maknawiyah membawa kepada tak ada makhluk. Tak ada makhluk ni batil, salah. Sebab apa pula salah? Kerana makhluk ini sudah ada. Dengan pandangan mata kita sendiri dah menyaksikan adanya makhluk. Apa tanda tu? Bila mata kita dah menyaksikan adanya makhluk, nak bagi tahu apa tu sebenarnya? Nak bagi tahu bahawasanya ada pencipta tu pula mesti bersifat dengan pencipta tu pula mesti bersifat dengan kuasa, dia pula mesti bersifat dengan kehendak. Mustahil nak ada makhluk kalau Tuhan tak kehendak. Mustahil ada makhluk kalau Tuhan tak kuasa. Kalau begitu, Tuhan tetap bersifat dengan sifat-sifat ma'ani dan sifat-sifat maknawiyah. Lagi akan datang kita jumpa bab dia insya-Allah.
Kerana Tuhan kita itu zat, bukannya Allah tu zat, bukan sifat. Ingat tu, Allah adalah zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Allah bukan sifat, Allah zat. Ingat. Maka tetaplah zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Apa maksud cara-cara diri? Tak berkehendak, tak berhak. Jangan terlupa, jangan keliru. Itulah dia pengakuan, itulah mana? Itulah barang siapa yang mengaku Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri, tidak berkehendak, tak berhajat pada segala sesuatu. Itulah pengakuan yang betul. Dan Allah Ta'ala itu ialah ada harta. Sebelum ada harta banyak, tak boleh panggil kaya. Jadi kaya Allah bukan sebab ada langit bumi. Kaya Allah kerana dia bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Makna tak berkehendak kepada sesuatu yang menjadikan, dan tidak berhajat menumpang yang lain. Dia tak berhajat kepada makhluk, dia tak mengambil manfaat, dia tak mengambil faedah pun dengan sebarang makhluk yang dia ciptakan, dan dia tidak mengambil sebarang faedah pun daripada hukum hakam yang diperintahkan. Semua manfaat kembali kepada kita makhluk, ataupun mudarat juga kembali kepada kita makhluk, bukan kepada Allah. Kita ikut apa yang Allah perintah, manfaat untuk kita, bukan untuk Allah. Kita langgar perintah dia, mudarat untuk kita, bukan mudarat pada Allah. Dia tak jadi apa pun. Kita ada ke tak ada ke, tak ada apa kepentingan pun pada Allah tu. Kita taat, kitalah yang untung. Kita maksiat, kitalah yang rugi. Dia tetap maha kuasa, maha sempurna, tak terjejas pun dengan keingkaran, kemurkaan, kedurhakaan kita. Tu maksud dia maha kaya. Jadi lepas ni kalau tuan-tuan tadah tangan dia bilang wahai Allah, wahai Tuhan yang maha kaya, jadi seolah-olahnya tuan-tuan bercakap wahai Tuhan, wahai Allah yang tidak berkehendak kepada pencipta dan tidak berhajat menumpang yang lain. Itu maksud maha kaya tadi tu. Maha kaya sedia kala lagi dah, sebelum ada langit bumi dia dah bersifat macam tu dah. Kalau Allah Ta'ala tu bersifat dengan kaya dengan sebab ada langit bumi, maknanya sedia kala dia belum kaya lagi. Sebab sebelum sedia kala, waktu sedia kala ni tak ada lagi yang nama langit bumi, yang nama alam ni. Jadi tak boleh lah nak panggil kaya. Sebab yang kita faham, kaya Allah sebab ada alam, sebab ada langit bumi. Jadi kalau begitu, sebelum ada alam, sebelum ada langit bumi, dia tidak bersifat dengan kaya. Sebab tu salah kalau faham macam tu. Jadi kaya Allah kerana dia tak berkehendak dan tak berhajat. Sebelum ada makhluk, dia kaya dah. Dah ada makhluk pun dia tetap kaya. Dah dibinasakan makhluk ni pun dia tetap juga bersifat kaya. Sifat mukhala'ah, sifat qiyamuhu binafsih ni sedia kala ada pada Allah, dan selama-lamanya ada pada Allah. Habislah. Dikehendaki kaya itu ada situ. Ada dalam kitab tu. Dikehendaki kaya itu yang lepas, yang tidak berkehendak kepada apa-apa pun. Itulah maksud Allah kaya. Dikehendaki Allah Ta'ala kaya itu, kaya Allah tu ialah yang lepas, yang tidak berkehendak kepada apa-apa pun. Dia tak berkehendak pada apa-apa pun, sedia kala lagi tak berkehendak pada apa-apa pun, selama-lama tak berkehendak kepada apa-apa pun. Itu maksud kaya Allah. Adapun kaya kita, kalau makhluk dipanggil kaya sebab apa? Berhajat, bergantung, berkait dengan harta yang diberi pinjam oleh Allah. Tu kaya muqayyad, kita kaya muqayyad, Allah kaya hakiki. Maka nyatalah daripada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala bersifat, yakni wajib bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah insya-Allah. Sebelah dah boleh balik boleh balik insya-Allah. Jadi ada kalau tak faham, kurang penjelasan, saya minta maaf. Saya bukan ahli. Saya bukan ahli dalam nak membahaskan, membicarakan ilmu tauhid ni. Kita baru nak belajar baca. Jadi kalau salah tolong tegurlah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana qarabatin lana fi dinina ma'al tukri utha wa dzakara Allahumma khallisna mimma ana fihi ikhlasan jamila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah ada rezeki
jumpa lagi. Minggu depan dia pula, tak tahu lagi. Cuti raya insya-Allah selamat hari raya lah. Selamat hari raya.